Kes melibatkan warga asing di kilang atau tapak pembinaan sekitar Lembah Kelang semakin meningkat. Kluster baru, kluster Damanela saja sudah mencecah 432 kes. Adakah MKN akan mengetatkan lagi operasi pemantauan di tapak pembinaan dan kilang-kilang? Kalau kita tak lupa bahawa pihak kerajaan telah pun membuat keputusan awal lagi sewaktu PKPP dulu, iaitu sewaktu PKP dulu, iaitu saringan wajib mesti dilakukan ke atas pekerja-pekerja warga asing di sektor security guard, pengawal keselamatan, kerana ada kes yang melibatkan pengawal keselamatan sebelum waktu itu, dan juga di tapak binaan construction workers ni. Kita dah putuskan saringan wajib mesti dilakukan. Waktu itu dah pun dilakukan. Selepas itu kes makin berkurangan, PKPP dah jadi PKPP, tidak ada kes, dan sekarang berlaku semula. Dan kita telah pun mewajibkan semula supaya pekerja di sektor tapak binaan ini, construction workers ini, dan juga di security guard dibuat saringan sekali lagi, saringan semula. Cuma mesyuarat tadi kita masih lagi berbincang dengan pihak Kementerian Sumber Manusia supaya kita lihat secara menyeluruh, bukan setakat construction, pekerja-pekerja construction saja, pembinaan dan security guard, tapi mungkin kepada pekerja-pekerja lain, mungkin. Jadi kita sedang buat kajian secara menyeluruh. Pagi tadi dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal misalnya, saya telah pun meminta kepada Kementerian Sumber Manusia untuk membentangkan tentang jumlah pekerja. Sebagai contoh, jumlah pekerja warga asing di Malaysia sekarang adalah seramai 1.7 juta. Ya. Dan dengan jumlah yang sebegitu ramai, kalau kita membuat swab test kepada mereka, kita nak tengok berapa kemampuan lab untuk kita dapatkan keputusan tentang mereka. Jadi, dan siapa yang nak bayar? Per keso saya difahamkan lebih kurang 1 juta lebih sikit, 1 juta lebih daripada 1.7 juta tersebut adalah pencarum kepada perkeso. Dan perkeso saya difahamkan boleh memberikan bantuan dan memberikan subsidi. Saya difahamkan lebih kurang RM150 satu orang, dan balance-nya dibayar oleh siapa yang nak bayar. Ataupun ada kalau lebih kurang RM700,000 yang tidak mencarum kepada perkeso, siapa yang nak bayar? Pekerja ataupun majikan. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita nak lockdown asrama, boleh. Kita tutup asrama, ya boleh. Tapi bukan semua pekerja-pekerja warga asing ni duduk di asrama. Ada yang ada yang tinggal di rumah-rumah sewa dan sebagainya, dan berselerak. Bagaimana pemantauan perlu dibuat? Adakah mereka perlu memakai wristband ke? Kita pun tak tahu. Jadi kita minta supaya Kementerian Sumber Manusia memberikan cadangan secara terperinci dengan kita. Bagaimana kita nak pastikan yang pekerja-pekerja warga asing ini tidak tidak menularkan penyakit ini, kerana kita lihat bahawa agak bahaya mereka ini, sebab apabila mereka tinggal, kita difahamkan sampai 2-30 orang satu rumah. Jadi jangkitan tu akan cepat berlaku. Jadi sebab itulah kita tengah tengok macam mana cara. Yang pertamanya melakukan swab test, melakukan saringan. Yang keduanya, kalau kita nak sekat pergerakan mereka supaya jangan berkeliaran di mana-mana, ya, mereka akan terus keluar. Kalau tidak, kita tak tahu dari segi status mereka pergi beli barang, pergi kat restoran nak makan dan sebagainya. Jadi akhirnya menyebabkan berlaku jangkitan. Jadi sebab itulah kita tengah membuat penilaian. Bagaimana kita nak, selain daripada swab test, bagaimana nak kontrol pergerakan mereka supaya dapat kita kawal mereka dari segi menjangkiti komuniti yang lain. Jadi ini kita akan lihat secara
lebih detail. Tapi yes, kalau jawapan dia untuk memperketatkan, yes, kita memang bercadang untuk memperketatkan. Bukan saja pekerja pembinaan, tapi pekerja-pekerja sektor industri yang lain. Tapi bagaimana? Tunggulah pembentangan daripada Kementerian Sumber Manusia nanti.